So lab 3 insyaAllah kejap je. Yang most probably ada isu pun lab 4 lah, sebab lab 4 ni dia kena pakai multi-sim pula, and apparently multi-sim ni online je. So Alhamdulillah, cuma dia punya kerja tu akan jadi a bit leceh sikit, sebab dia pakai sebab kita kena kira complex number. So untuk lab, make sure every single time korang terus start buka korang punya multi-sim lah, P-sim ni lah. And I don't know why saya punya ni masih lagi trial version, nanti saya check. But regardless, kalau katalah saya punya ni masih lagi trial version ataupun tak boleh buka langsung lepas ni, saya akan convert to multi-sim lah, online tu. But supposedly dia punya operation should be almost similar lah. Okay, so kita start sebab saya pun tak nak kacau masa korang nak study, sebab malam ni test kan. So better kita buat benda ni as quickly as possible so that korang boleh fokus korang punya test malam ni. Okay, but bear in mind about test, saya akan onkan dia awal sikit, sepatutnya 8.30. So saya akan onkan dia dalam 8.20 ke 8 suku ke, tengoklah. Tapi I don't think 8 suku tu will be ni lah. Saya akan most probably 8.20 untuk korang fill up, prepare apa nama detail ke apa yang patut. Tak ada isi detail apa pun, sebab nanti korang akan submit scan of your answer kan. So itulah, tak ada isi apa, tapi saya just letak dalam 8.20 just in case korang nak go through dulu. Biasalah, kasih to be fair lah, kena ni lah, open awal sikit tengok. Cuma kalau boleh adhere, sebab saya dah buka awal, so saya expect tak nak lah sampai pukul 11 baru nak upload kan. So itu dah kira melampau lah tu. So preferably kalau buka 8.30 tutup 10.30, saya bagi gap pun maybe 10 minit 15 minit lah untuk korang scan and then upload ke Google Classroom. That said, by week minggu depan insyaAllah settle korang punya lab ni. 3-4 adalah next week 5-6. So next week kelas tak ada, bukan tak ada lah, maksudnya ada kelas, tapi lebih kepada question lepas habis lab, lebih kepada untuk revision punya ni lah, sementara nak tunggu mini project korang punya presentation. Tu je lah kot. Kita ada most probably minggu ke-14 baru nak present kan. Tidak bercek balik. Okay, so kita start dengan experimentary. So hopefully berapa, 15 orang. Okay lah ni, 15-14 orang. Okay, so kita start Yang lain yang lambat tu nanti dia masuk lah. Okay, so experimentary ni basically again masih lagi DC analysis. And then kita masih lagi pakai P-sim software, tapi kali ni nak fahamkan Kirchhoff law dengan concept of circuit connection. So Kirchhoff law ni kalau ingat kita ada KCL dengan KVL, yang mana kalau KCL tu basically dia kata kat sini, ini saya punya komen ni, saya update saya punya Foxit ni, so dia pelik sikit rupa. Boleh content juga, tak boleh pun. Okay, boleh. Okay, tutup. Okay, so in a series of series and parallel connection of resistor, there are certain conditions relating to each type connection. In series circuit, the sum of the voltage, saya kena beli ni lah, yang tulis atas, kalau tak buruk sangat tulisan. Sekejap, format ni. Tak boleh pula. Mana keluar yang tadi? Sorry saya nak mengedit ni tadi. Mana saya dah tutup, tak boleh nak keluarkan balik lah. Pandai. Saya update saya punya ni, tapi dah tak tahu dia punya. Okay. Besar sangat.
Tak suka. Sorry Okay, so sum of voltage across all series component ni, contoh kecil sangat pula. Sekejap je. Okay. Okay, so padam dulu, komen. Mana pemadam? Dah kenapa pemadam kau macam ni? Tak boleh padam apa? Okay, so back to ni, sorry saya melipik sekejap. Okay, sum of ni across ni series. Kita boleh bayangkan kalau voltage kita bercakap pasal series sorry, voltage sebenarnya parallel. Tapi when we are talking about KVL, when you're trying to bercerita pasal KVL, kita bercakap in series lah sebab kita cerita pasal yang lukis macam tu tu. Macam ni ke, it's up to you lah. Tapi perjalanan current tu, saya pada ni sebab nampak buruk sangat. Saya nanti kena setting balik ni. Okay, so perjalanan yang kita buat macam ni tu, perjalanan current itu, so kalau ini negatif, ini positif, ini positif, ini negatif, that means apa nama, total summation lah yang sebenarnya yang kita kira kan. So sum of the voltage across all the series component is equal to the applied voltage. Basically inilah rumus ni. Mana ni? Sorry. Apalah yang baru ni, leceh betul. Ni basically. So ikut arah dia mengalir tu, the sum applied voltage yang kita tambahkan dia, yang negatif dia ni will be V1 positif. Okay, yang ni dianggap V1 positif pula. Tapi kalau tengok sini gambar ni macam V1 dengan V3 yang positif, yang negatif. V2 dengan V4 positif. So but basically apa yang nak kata is the sum of all voltage drop berlaku dalam circuit KVL tu will be equal to 0. Tak kisah polarity, tapi tapi at the end of it will equal to 0, whereby kalau current dia punya parallel, the sum of current yang keluar will always be equal to the yang masuk lah. So yang masuk supply, kita assume current masuk supply. So yang keluar tu yang current yang digunakan oleh equipment. Ni keluar. Yang masuk ni kita assume supply. So at the end of it will always be equal to 0. So to brush up on KCL, KVL. Okay, and then kita kalau ikutkan, kalau physically kita akan pakai digital multimeter, DC power supply, breadboard dengan apa ni, tapi sebab kita pakai Simulink, semua tu dah ada dalam kita punya library ni, so tak perlu concern sangat lah. So first dia kata, okay, now kita pergi ke the actual lab yang korang kena buat. Ni bukan saya yang buat, saya cuma guide, tapi yang buat saja nanti korang lepas kelas. Kalau nak buat terus pun lagi bagus, menjimatkan masa, korang tak payah nak ambil masa time lain lah sebab kelas 2 jam kan, so why not terus buat. Boleh masa itu boleh digunakan dengan lebih efisien lah. So kalau tengok sini, by the way, saya tengok Google Classroom ni masih belum ada yang share korang punya group members. So saya sekejap mana submission, mana comment people so saya expect somebody taruhlah ada punya group member kat sini, tapi of course kalau korang tak nak submission lab report korang tu nanti, which is patutnya dah kena submit lah untuk kelas korang belum. Sekejap, last week Khamis saya jab, so korang tak ada kelas. So, kelas Isnin tu yang sepatutnya ni. Okay. Alright, so saya expect ada, tak sure saya dah beritahu korang tak, tapi sepatutnya dah ada group members kat sini. Tapi kalau tak ada, dalam lab report submission nanti, make sure group tu jangan berubah
Sebab nanti group tu akan saya nak nak distributekan untuk mini project juga. Saya dah brief korang ke pasal korang punya group ni? Ada dah ke? Ada dah. Rasa macam dah. Can somebody else confirm? Tak ada orang lain yang boleh confirm kan? Dah sir. Dah. Okay, so nanti make sure korang buat pembahagian tu fix jangan ubah-ubah sebab kita nak pakai terus untuk mini project. Kalau korang ubah-ubah nanti korang yelah bersepah lah, saya nak bagi markah dah tak tentu arah dah. So make sure stick. Okay, that said, lab report tu make sure rubrik semua letak dalam lab report tu. Rubrik yang saya masukkan tu yang ni mana korang punya ODL dah banyak sangat buka, tak tahu dah mana. This one ODL lecturing. Apa saya nak buka tadi? ODL manual lab. Ini lab manual. Ini mini project, sorry. Mana? Lab report. Saya dah confuse dengan subjek lain, tapi sepatutnya ada korang punya lab manual ni. Rubrik tu. Is it here? Kejap sorry saya take time jap. Lambat lah. Mana pula? Ni, rubrik ni make sure ada dalam korang punya lab report untuk saya tengok betul tak korang fix korang punya team members. So kalau tengok sini team members tak boleh lebih 3 orang lah. Maksimum 3. Kalau nak 2 orang pun boleh, tapi make sure semua orang ada teamnya. Jangan. Tapi korang 22 ke 21. So that means korang ada sepatutnya kalau 2 group ada 1 group je yang 3 orang, yang lain semua boleh 2 lah. Kalau nak buat 3 orang pun boleh, 7 group lagi mudah saya nak marking. Tapi maksimum apa-apa hal pun 3 orang. So up to you nak decide siapa, saya bagi kelonggaran. Tapi kalau rasa tak jumpa, boleh revert back to saya and saya akan assignkan. Okay, so back to our lab, which is KCL. Consider the circuit in figure 3.3. Ni circuit kita. A bit complicated. My advice is yang ini senang je nak brush up. So sambil buat tu brush up lah dulu. Calculate theoretically all the currents when Vs equals to 5 volt. Record the value and verify theoretically Kirchhoff current law between node A and node B in pre-lab calculation. So kalau ikutkan ini adalah pre-lab awak. Saya sebenarnya tak berapa nak ni sangat ODL punya lab ni, tapi kalau tengok sini senang je lah, which is korang sepatutnya parallelkan yang 3 ni dulu, R2, R3, R4 ni parallelkan untuk korang kira I1 ni. So parallelkan, lepas tu tambahkan dengan R5, tambahkan dengan R1, then you'll get the total R, then only you'll get your I1. Sebab V equals to IR. Kalau awak dah ada V kat sini, so dapatlah V total ni. So bahagikan I dengan saya ni kira briefly je ni sebab saya bukan yang membuat lab. Yang membuat lab tu awak. So saya hanya briefkan je so that nanti bila korang refer korang tahulah macam mana step-step saya and refresh balik sebab ni awal-awal SEM tu hari, takut korang dah lupa. And bila dah dapat R total,
bagi V equals to IR. So nak cari I, awak kena V bahagi R lah. So V bahagi R, dapatlah awak punya I1. Yang ni, yang ni madam. Okay, so dah dapat I1, baru awak boleh ikut yang ni apa, KCL, kecoh current law, KCL. So kalau tengok KCL, dia kata yang masuk sama dengan yang keluar, which is this one akan equals to 0. So ini masuk, I1 masuk, yang keluar adalah I1, I2, I3 dan 4. So I1 will be equals to I2 tambah I3 tambah I4. Dah tahu this information, and you'll know voltage across sebab KVL, voltage across semua ni will be zero. Will be zero lah, will be sama. So awak apa ni lah, cari voltage drop across yang R parallel ni dulu. Ni RP. Maknanya awak dah tahu I1, awak boleh kira voltage drop kat sini. And awak tahu ini I5 tu, I5 ni is actually saya ni confirm balik dengan saya, confirm balik apa yang saya cakap ni. I5 ni will be equals to I1, tapi double check balik sebab current sepatutnya bila awak dah buat parallel ni dia akan jadi series, so ini akan jadi I1 jugalah, tapi double check betul tak saya punya ni teori ni. Saya tak nak confirmkan sebab saya nak awak selongkar sikit. So awak boleh dapat voltage drop kat sini kalau dia perlukan lah, tapi bagi saya saya rasa dia nak yang parallel ni. So bila dah dapat I parallel RP, actually tak payah pun, awak boleh guna apa nama tu, I2 ni kalau nak cari, tapi dia 3 I2 kalau nak cari, kalau ikutkan sini, awak boleh guna voltage, tapi macam tak fair pula. So my suggestion is awak parallelkan yang ini, and then buat apa ni, current divider tu untuk dapatkan I2. So RP yang sebelah sini, yang apa nama kita panggil RP1 lah So nak dapatkan I2 will be RP1 bagi RP1 tambah R2 kali current I1. Current source dia masih lagi I1 So you get your I2 lah. And then awak boleh dapat I3, I4 guna cara yang sama, tapi buat I4 dulu aku. Lepas tu dah dapat I4, I2, then awak boleh guna rumus ni balik untuk dapat I3. Kalau tak yakin nak parallelkan, tapi sebenarnya boleh je parallelkan I2 dengan I4 ni. Other than that, ada cara lain tak kalau nak pakai voltage divider? Nah, tak sesuai voltage divider. Voltage divider tak sesuai sebab ada belakang ni, ada R5 ni. Okay, then saya rasa ada cara lain ni, tapi saya impromptu macam ni, saya tak rasa, tak terfikir pula. Tapi rasanya betul lah tu cara saya tu. You get your I1. Nak cari ini, dia bagi rumus ini. Awak tak boleh guna R3, R4 ke atas, boleh ke? Itu sama dengan parallel lah. So saya rasa itulah cara dia. Tapi kalau saya salah, double check. Senang je nak double check, which is dengan menggunakan calculation ni lah. Apa nama? Simulation kita ni, yang which kita akan buat lepas ni. Okay, so yang saya duduk guide yang atas ni, saya tak nak kira, awak kena confirmkan dengan awak punya finding nanti dalam report awak. So kalau saya salah, then awak kena find out cara yang betul lah, sebab bagi saya ini lebih kepada pemahaman. Saya rasa saya dah betul, tapi takutlah kalau saya ada miss out something, sebab ini chapter 1 kan, saya pun jarang pakai KCL, KVL ni dalam saya punya hari-hari punya circuit. Saya lebih kepada programming punya. Sorry saya padam sekejap.
sambil nak buat circle. Okay. Yang baru ni dia punya pemadam ni tak best lah. Saya setting balik rasanya. Okay, so tak apa, kita start dengan draw the circuit. So again dia pakai 5 volt yang tu, so jangan ambil daripada sini sebab apparently yang hari tu dia buat discrete. So kita tak nak discrete, kita nak yang apa ni lah, DC betul lah. And then resistor, typically resistor boleh juga ambil kat bawah ni, which is ada polarity dia, and then ada 1, 2 dan 3. Awak nak letak macam mana is up to you, tapi saya suka macam ni lah. And then rotatekan dia, so that positif dia ke atas, and then ada apa-apa lagi? Tak ada dah. Okay, awak boleh connectkan wire, tapi okay, dia kata kita kena measure, so saya nak tahu dia nak measure I1, I2, I3, I4. Okay, so nak kira I1, I2, I3, I4 dan I5 ke? Okay, I5. Awak kena letak ammeter. And awak tak boleh, yelah kalau awak dah draw wire, nanti kan nak kena alih-alih balik. So saya suka terus letak ammeter tu dulu, baru kita letak wire tu. So saya letak kat sini 1. Nak kira current kena series, so kena letak in series lah. 2. And polarity kena make sure betul. 4. And then satu lagi di sini. Yep. Okay, then baru kita ambil wire, connectkan. Okay, tak bawah. Okay, rupa dia tu tak penting, yang penting connection dia tu betul. Kalau awak nak ikut sebiji macam tu pun boleh je, tapi kalau ikutkan connection ni betul lah ni. Ni I1, tapi tak ada label Oh, tak display. Okay, sekejap ni letak atas sikit buat ni. Display. Ni lebih kepada nak cantik. Cantik tu bukan sebenarnya critical, tapi kalau untuk bab nak mengajar tu, it has to be cantik lah, sebab orang nak tengok, and especially kalau macam awak lah nanti kerja nanti one day nak present kat klien, takkan awak nak lukis ikut awak punya serabut kan. Awak kenalah kasih klien senang nampak. So biasa-biasakanlah kemaskan kerja tu. Kalau awak kerja kontraktor ni lah, kontraktor kelas F ke, boleh tahu. Okay, ni kita namakan dia VS. Amplitude dia adalah 5 volt. So ni kita nak displaykan dia. Kenapa 100 pula? Okay, so lengkap except for our resistance, tak tahu lagi berapa. So ini kita letak R1, value dia adalah 1K. Nak display. So tak comel-comel sikit. Boleh je tu sebenarnya tu. Tak comel lagi. Okay, sorry ini dia makan masa sikit nak kasi cantik ni. 1K juga. Ya Allah. Okay, and then ini pula choose R3 nak display 1.5K. Ini pun nak display R4 3.3K. And then R5 1.5K. Okay. So apa lagi maklumat yang tak ada? Mostly tak ada. Semua dah lengkap. Okay, so dah lengkap, kita bolehlah measure.
So nak measure saya lupa, kena ada apa lagi, run je lah kan. Add all ke, kita kena pecahkan ikut ni, remove all lah, ambil satu-satu kan. Kita satu, add. Okay, tambah lagi, kita nak I2 pula, add. Dan tambah lagi, kita nak I3 pula, sebab kita nak tengok sebiji-sebiji kan. Actually tak perlu pun. Okay, sorry. Kita buang yang ini, remove. Sorry, ini remove. Add all. Okay, ini kita remove. So macam mana nak buang ni? Tak pandai lah saya nak buang balik. Kita buat yang baru lah. Add all. Okay, so semua berada di di parsi yang berbeza. So again kita boleh pakai cross ni untuk tengok dia punya actual value, sebab ni bukan AC analysis, ini DC analysis. So nak cari dia punya value actual, just klik ni, boleh nampak lah the actual value. So kalau tengok sini I1 di kenapa X2 8 pula, 8 mili, X1 2 mili, apa ni? Ni time, sorry. I1 1.66 milliamp, I2 8.44 0.844 mili, sama I3 bukan sama pula, I3 is 0.563 mili, ataupun nak buat 4 ke berapa ke, it's up to you. Yang 0.255 mili, 1.66 mili. So nampak I2 betul tadi saya kata tadi, teori saya macam mana? Snap ni. Okay, teori saya kata I1 dan I5 ni sama. So kalau tengok sini I1 1.6624 sama 1.6624 mili. So I1 dengan I5 teori saya betul lah sama. Sebab air sungai yang sama mengalir, cuma yang ni pecah, tapi at the end dia bergabung balik menjadi satu. So I1 dan I5 masih lagi sama. Cuma I2, I3, I4 ni awak kena double check saya punya teori tadi. Saya kata parallelkan ni and then gunakan yang parallel ni untuk letak atas R2 and then bahagikan dengan yang parallel ni tambah dengan R2 kalikan dengan I1. Then you should get your I2. Double check saya bagi je ni teori, tapi kalau saya salah then that means awak kena buat cara lain lah, fikir cara lain lah. Macam mana nak gunakan KCL untuk dapatkan I2, I3, I4 ni. Okay, so ini kalau 5 volt kita dah dapat ni, then awak jot down lah value-value ni. Calculation yang awak kira, yang measurement yang awak dapat dari sini, awak letak sini, measurement. Okay, and then let's say korang naikkan dia menjadi 10 volt. So tekan ni 10 volt. Tekan apply. Now what's going to happen? Add all. Okay, tekan ni. So, tak boleh, dia kena tekan tu juga. Right. So value dia tengok I1 masih lagi sama dengan I5 3.3248. So saya tak tipu awak. Tapi yang ini ada possibility saya tipu. Based on calculation saya tu maybe saya salah. So awak double check. Tapi value dia akan berubah berkadar langsung lah. Tadi I3 is 0.56 something mili kan. Ini dah 0.11. 1.1, so besar lagi lah dia punya milliamp dia. I4 masih lagi kecil. So continue awak buat 10 volt and then buat 15 volt dengan hanya menukar value kat sini lah, and then tekan run balik. Saya tak sure boleh run continuously ke tak, tapi kalau tengok sini NIPSIM
dia tak ada button apa ni pun. Tak. So that means awak kena buat secara discrete. Maksudnya lepas buat 10, tukar pula ni jadi 15. Ataupun kalau awak tersalah, tertinggal value kat sini, rasa salah ke, tekan je benda lah ni dan tekan 5 volt. Then you should be able to just run dapatkan value je lah yang measurement ni. Yang calculation ni awak kena kira betul tak calculation awak, theoretical awak tu betul tak. Basically awak punya discussion untuk part A ni is to prove betul ke KCL ni ke dia menipu. So that is your discussion. Jangan ikut bahasa Melayu saya tadi tu lah, tu bahasa pasar dia, tapi awak translatekan dalam bahasa English and then make it part of your findings. Betul tak apa dia cakap, the theory of KCL tu valid ke tak. And then untuk selamat, awak savekan ni, so that in the case of awak dah kira lepas ni salah pula measurement awak, calculation awak salah, and maybe awak takut measurement awak pun salah, so awak just open and then tak payah nak construct balik circuit ni from scratch. So just tukar value ni je, so jimat masa. So make sure save. Saya tak payah save lah sebab saya anggap benda ni untuk bagi saya simple sangat ni. Tapi untuk awak, in case ada nak buat correction ke apa ke, double check, so save yang apa nama ni, drawings yang apa circuit yang awak dah buat ni. Okay, and then benda yang sama, cuma apa ni, I2, I3, I4, I1. Kejap, saya tertinggal step ke? Set the power supply using the multimeter, measure, okay dah. Complete table part 3.1, calculating Kirchhoff law theoretically, and then compare to the results, okay, dah. Record value. Complete the table 3.2. Table 3.2 disuruh I2 tambah I3 tambah I4. Disuruh kira measure terus. So that means, okay, saya faham apa dia nak cuba buat. Dia nak cuba sampaikan. Dia basically suruh awak lepas siap yang ini, dia suruh korang parallelkan terus circuit ni menjadi satu resistance, pakai satu je apa nama ni, emitter, letak sini. Ini dah boleh padam. Ini boleh yang tadi save tadi tu make sure dah save sebab yang ni extra step. So kalau tak, nanti kan awak satu kerja nak padam-padam balik. Kenapa dia? Sekejap saya ubah dulu ni. Kenapa tak boleh pilih ni? Tak boleh padam. Okay, alright. So 1K, 1.5K, 3.3K, macam mana saya nak parallelkan dia? Tapi saya tak boleh nak tunjuk calculator pula. Macam mana cara bawah kali atas kali atas bawah ni tambah, tapi to be safe. Saya ada calculator yang ni kan. Cuma saya tak biasa pakai calculator yang ni, takut saya salah tekan. But basically objektif saya is saya nak parallelkan semua ni lah. Cuma itulah, calculator yang rupa macam ni saya tak biasa. So kita try je lah 1/1 over R2 which is 1K. Sini ada K tak? Tak ada K. Calculator ni kita isi 1000 lah tambah 1 over, kita buat parallel ni 1500, then comma plus 1 over, sebab parallel is 1 over plus 1 over R parallel
sama dengan 1 over R2, 1 over R3 tambah dengan 1 over R4. Dan baru kita dapatkan R parallel dengan 1 over kan semua hasil tadi tu. So ni 3300. Format. Okay. So 1 over answer. So dapat 6600 bagi 3. So kalau kita tukarkan dia menjadi lama leceh ni, macam mana nak bagi titik, tak biasalah. Tapi saya double check dulu dengan ini. Saya punya calculator. Berapa? 1 over 1k plus 1 takut saya salah tekan button kat calculator yang tu. 1.5k plus 1 over 1.5 3.3k. Okay, betul 6600 bahagi tu, dan kita tukarkan dia menjadi titik perpuluhan is 0.196 atau 0.197 lah. And cara saya nak tukarkan ni saya tak pasti yang belah sini macam mana nak buat ni. Tekan degree pun saya tekan ni jadi tak? Kan salah. Oh no. Answer. Tak boleh. Tak pandai lah saya. Tapi 0.196 dan 197. So kalau kita tukarkan menjadi apa ni? Resistance. Macam mana nak tekan 0.196 ohm pula? RM6,600 bagi 13 lah kot. Tak apa. Tekan je. Macam mana saya nak tekan dalam ni 6,600 bagi 13. Okay, double check dengan saya betul tak saya punya calculation parallel R2, R3, R4 ni. Takut saya salah tekan matematik ke calculator ke. Format saya salah ke. Betul ke? Korang dapat yang sama ke? Berapa? Tak dengar lah. Awak punya tu jauh sangat. Mic. Apa soalan saya tadi? Ni, kita nak parallelkan 3 ni sebab awak punya lab ni kata I2 tambah I3 dengan I4. So that means awak kena parallelkan R2, R3 dan R4 ni menjadi satu resistance. So my question is, betul tak calculation saya pakai calculator saya tekan tadi, ini yang saya dapat bila saya parallelkan R2, R3 dan R4. Sebab kita nak dapatkan kan. Betul sir. Betul So that means saya nak tekan ni pun tak tahu macam mana dalam ni. 6,600 bagi 13. 6,000, sorry. Kenapa saya dapat 507.67 pula? Awak dapat berapa titik perpuluhan? Kalau kita tukar jadi titik perpuluhan? 507.992 juga. Dan kenapa dapat 0.9 tadi tu? Saya buat apa yang... saya tekan persen. Alright, never mind. So sepatutnya 507. Dah agak dah saya salah tekan ni. 507.69 ohm. Kita applykan. So yang ini kita boleh buang dulu. Yang tadi make sure save Saya tak save kan, saya biarkan. So betul tak? Okay, tadi yang ni insyaAllah korang okey. So yang ini kita tukar yang nombor 2 ni pun.
Kita nak buat yang I2 plus I3 I4 ni, so that means kita kena ambil yang I2 ni lah nak tahu. So kena selepas ke sebelum? Selepas ke sebelum? Kita double check dulu. Kalau bukan, then add all. Which is tak betul ni. So macam mana dia nak suruh I2 tambah I3 tambah I4 bukan parallel. Sebab kalau parallel logik lah I1 sama dengan I2 sama dengan I5. So that is not right. Apa sebenarnya dia nak suruh measure kat sini? Sebab kalau tambah confirm lah sama dengan I1. Tu lah kot yang dia nak cuba tunjuk. Which is I1 sama dengan I2 sebab kita nak proofkan KCL. Sorry So bila awak tambahkan resistance and awak hanya nak kira KCL, so logik lah I1 akan equals to I2 tambah I3 dengan I4. Kalau awak measure, bila awak dah parallelkan resistance tu, dia takkan kacau I2 punya value yang equals to I1 sebab sungai yang mengalir ni, air yang mengalir dalam sungai ni masih air yang sama. So regardless of value R3 ke, R1 ke, R5 ke, kalau air sungai tu which is current awak tu masih lagi sumber yang sama, so that means value dia akan sama lah. So kalau measurement awak pun I2 ni betul lah ni, taruh je lah balik sama dengan I1 which is ni So saya buat ni add all Pak sama I1 awak sama 1.6624, I2 awak 1.6624, I5 ni pun 1.6624 sebab sungai yang mengalir ni adalah daripada air yang sama, sumber yang sama. So kalau ikutkan apa yang awak patut discuss kat sini is that betul lah kata KCL ni, current yang masuk will always equal to current yang keluar. So I2, I3 dan I4 adalah current yang keluar. So theoretically dia kata ni lah biasanya I1 masuk akan tolak dengan ni salah teori ni, patutnya tolak kalau ni circuit general lah kot, tapi yang ikut circuit yang ni I1 sama dengan I1 tolak I2 tolak I3 tolak I4 will equals to 0. So summation ini pecah 3, bila combine balik jadi I1 balik lah So betul lah teori KCL tu. Sebab bila kita dah measure pun masih lagi value yang sama. Kalau kita pecahkan value lain, tapi bila kita serieskan, parallelkan resistance tu and kita measure emitter dekat current yang lalu, kita dapat balik yang sama. Tapi kalau practical ni saya rasa, kalau hands on ni saya rasa there will be some variation between I1 dengan I2 sebab mana nak dapat resistance 507.9 ni. So akan ada some reduction or consumption ni daripada R1 ni, so menyebabkan I2 ni kurang sikit lah. Okay, so kita tengok KVL pula, masih lagi 3.3. So kita buka balik. Alright, cara saya tekan Ctrl Z ni. So now dia kata reference to fix 3.3. Masih lagi circuit yang sama. Calculate theoretically voltage across every resistor when V equals to 5. Ni kita balik pada 5. Apply. So now dia tak nak cari current. Kita nak kira voltage. Ni boleh padam. Wire ni boleh connect kan, ini pun boleh connect kan, tapi saya rasa dia memerlukan ruang. So ini kita naikkan ke atas. Ni kita letak sini sikit. Okay. Bawah, dimasukkan. Okay, sekarang saya elaborate Okay, now dah untuk figure 3.3 balik tadi. But now dia kata calculate
theoretically voltage across every resistor, record the calculation. So awak kena pakai KVL. So nak kira voltage and drop ni, kena tahu dululah I1 kena simplifykan juga, dapatkan I1 sama macam tadi. Sekejap saya tengok ada cara lain tak. Nope. Nope. Awak kena kira I1 balik juga sama macam tadi, maksudnya awak kena parallelkan balik R2, R3, R4 ni sama macam tadi. And then dapatkan I menggunakan yang apa yang saya dah bincang awal-awal tadi, masih lagi apply I1. And then lepas dah dapat yang itu baru awak kira voltage drop. Maknanya sebab I masih lagi I semua bila kita dah parallelkan ni masih lagi stand true. I1 akan mengalir semua, so awak boleh kira voltage drop kat sini, voltage drop dekat R parallel ni, and voltage drop kat sini. And then awak buat yang circle tu, yang apa, laluan dia tu, yang gambar pensel ni, awak boleh buat macam ni. And then awak kira lah VS 5 volt, tolakkan dengan VR1, tolakkan dengan VP, tolakkan dengan VR5. Then bila awak dah dapat VP, test betul tak VP, kalau ikut kat sini dia parallel, kalau awak pecahkan 3 pun VP tu masih lagi valid. So that means VP yang awak kira tadi tu sama tak dengan VR4, sama tak dengan VR3, sama tak dengan VR2, betul tak? Ke saya tipu awak ataupun teori ni tipu awak? Sebab teori kata total sum of voltage across all series component is equal to applied voltage. And then kita tahu voltage kalau in parallel will be equal. So kalau saya punya teori tu betul, measure, okay, ni awak kena kira, kena taruh dekat awak punya voltage law ni. Dah siap kira baru awak measure. And then again nak measure voltage, awak kena letak in parallel. So nak letak in parallel, letaklah macam ni. Sini satu, sini satu, sini satu, sini satu, and also sini satu. Ini kita boleh rotatekan dia. Okay, make sure priority betul. Okay. Dan ambil ini, cucuk sini, ini parallelkan dia. Voltmeter kena parallel senang kan, theoretical. So ini kita taruh VR1 lah. VR1 display. Ini VR2. VR3. Ini VR4. Dia bersepah sikit. Bukan bersepah apa, tak kemas Apalah, nampak lah tu kot VR4. And then ni VR5. Okay, so awak dapat pasang voltmeter, awak dah siap lah untuk measure. Ni nak proofkan. Okay, tadi awak saya assume awak dah dapat I1 guna yang calculation tadi. So sepatutnya saya punya teori tadi, voltage drop dekat 5 tolak voltage VR1 ni, tolak VR5 ni, awak akan dapat VP. And VP tu will equal to VR4, VR3 dengan VR2 will equal. So that means bila dia tolak VR1, VR5, tolak VP, awak akan dapat kosong. Maknanya 5 tolak VR1, tolak VP, tolak VR5 akan dapat kosong. So kita tengok betul tak saya cakap ni. There is a possibility saya salah. Add all. Then so kalau kita snap ni kat tepi. Okay, VR1 1. Oh, kita tak boleh measure macam tu
Tapi inilah sebab saya nak tunjuk yang 5 tolak VR1 tolak VR5 ni dapat VP, tapi saya tak, inilah VP ni 5 tolak lah. But basically VR2, VR3 dan VR4 sama value dia sebab dia parallel 8.4, 8.4, 8.4. So kalau kita tolakkan dengan V supply 5 tolak 1.6624 tolakkan dengan 2.49361. 84399, 84399, 84399, 84399. So betul teori saya. Apa yang saya kata betul tu? Kalau korang blur-blur saya cakap tu, saya kata 5 tolak VR1 tolak VP ni dah parallelkan ya. Kalau kita dah parallelkan R2, R3 dan R4 ni, kita panggil voltage drop yang berlaku dekat R parallel ni is VP lah V parallel. So kalau 5 voltage supply tolak VR1 which is VR1 lah, tolak VP, tolak VR5, awak teori kata awak sepatutnya dapat kosong. Ya, kosong. Ni sepatutnya kalau V supply, tengok, of course tengok polarity lah. Kalau tengok polarity ni memang kalau kita buat yang turn macam ni pusing ni arrow ni. So 5 tolak VR1 sebab polarity dia yang titik dia ni ada berada di ke depan, so that means dia melawan VS ni lah. So 5 tolak VR1, V parallel pun nampak dia punya polarity pun menghadap melawan juga. So 5 tolak VR1 tolak VP, ini pun melawan juga sebab titik dia sebelah sana. So 5 tolak VR1 tolak VP tolak VR5, sepatutnya awak akan ikut teori dapat kosong lah. Which betul lah ni, kalau saya buat calculation saya ni tadi, calculator, saya tolakkan 5 ni, 5 volt VS, tolakkan dengan 1.6624 VR1, tolakkan dengan 2.49361 which is VR5, awak akan dapat VP 0.84399. And then saya kata pula VP tu sebab dia parallel dengan resistance yang parallel dengan dia, so voltage drop dekat VP will also equals to voltage drop dekat R2, voltage drop dekat R3 dan voltage drop dekat R4 sebab semua ni parallel. So 0.84399 ni negatif 1 so 0.84399 lah. 0.84399, 0.84399. So betul lah teori saya tak tipu korang. So discussion dia is awak kena elaborate lah equation ni dengan finding awak yang dekat KVL, is it this one? This one, KVL ni. And then awak naikkan pula lah 10 volt berapa sepatutnya, apa yang awak expect, masih lagi stand true tak, takut ni fluke ke. And then try pula yang 15 volt, betul tak teori saya tu. And then yang ini measurement, maksudnya awak kena parallelkan macam saya buat current tadi, parallelkan VR2, VR3, VR4 ni parallelkan. And then awak buat kiralah, awak kira measurement VR2, VR3, dia nak VR1, VR2, VR5. Kenapa VR1 tambah VR2? Saya assume VR2 ni dia masukkan VP ni. Sorry, ni awak betulkan ya, ni bukan VR2, ni VP ya. Oh, V parallel, bukan VP apa, V parallel. V parallel lah. So kalau awak tambahkan semua tu, nak tambahkan macam mana nak buat tambahkan kalau kita macam ni nak buat measurement. Nampak macam gaya ni macam suruh kira je ni. Saya rasa kira lah kot sebab tak ada cara awak nak buat voltage, tambahkan voltage meter punya reading kat sini physically. So saya rasa ni just suruh awak tambahkan je lah kot. So yang awak dapat bacaan kat sini ni, yang measurement ni, VR1 tambah dengan V parallel, bolehlah V2, V parallel tu V2 lah tu. Okay, VR1 tambah dengan V2 tambah dengan V5, awak lekat kat sini.
And then VS which is 5 volt, tolakkan ni, tolakkan VR5, then bagi tahu berapa. Ni calculation ni sebenarnya, tak payah parallelkan pun. Sorry yang tadi pun saya buat parallel ni sebenarnya calculation je. Maknanya I1 ni ambil yang measurement letak sini. I2, I3, I4 ni ambil yang value ni letak sini. Ni bukan disuruh kira sebenarnya ni. Bukan disuruh awak buat circuit sebenarnya. Sorry. So discussion awak dalam lab ni is, adakah value part A, adakah KCL tipu awak? Explain. Adakah KVL tipu awak? Explain. So basically dia nak awak nampak lah betul ke teori ni dengan menggunakan simulation. Ada soalan? Ada saya kan dalam report tu kan kena screenshot yang PSIM ni dengan buat table tu kan. Yang result tu. Betul. Lepas tu discussion satu lagi kan. Betul. Lepas tu kalau macam jalan kira tu nak letak kat dalam lab report tu. Letak. Kena letak tak? Sebab nak proofkan yang awak kira tu betul ke awak kira, ataupun awak just ambil je kata kecoh tak tipu, voltage tak tipu, tapi sebenarnya awak tak kira pun. So nak kena proofkan lah yang awak sebenarnya kira and betul awak dah tallykan dengan teori dia. Okay sir, thank you sir. Alright, welcome. Okay, so ni baru eksperimen 3. Kita ada sejam lagi kan, 8.30, 9.30. Okay, so kita lepas ni saya nak buat eksperimen 4, nak briefkan je. Bukan brief lah, maksudnya saya go through. Tapi saya nak take a break dulu dalam 5 minit. So saya akan on balik mic. Sekarang jam saya 9.35. So 9.40 saya on balik mic. Take a break minum air dulu, toilet ke apa ke.
Okay, kita continue dengan our lab. Semua orang dah ada ke? Semua dah okay? Boleh saya continue? Boleh ke? Okay, thank you. Sekejap saya tekan mic saya. Okay. So untuk eksperimen 4 ni, dia dah masuk dengan AC analysis. Dah mula bancau sikit lah. Dah mula susah sikit sebab ada complex number. So basically phasor, kita nak study on the phasor diagram, which is a phasor relationship, which is mana? Kita comment. Phasor tu kalau korang ingat, kenapa dia? Okay. Leceh lah pemandam ni. Lupa pula saya nak betulkan. Tak apalah nanti. Okay, so phasor ni kalau korang ingat yang kata contoh 5 volt 20 degree, ni phasor lah ni. And then bila bercakap pasal phasor diagram, yang korang lukis mula-mula dia punya voltage and then current and then dia punya apa nama tu, ni voltage, ni current, and then yang real value, and then 90 degrees, and then baru dia punya theta tu. Kalau korang ingat balik, test 1 tapi tak keluar time test 1, so rezeki korang lah. Tapi that mean berhati-hatilah final. Kalau test 1 tak keluar tu, chances besar tu final nak keluar. But of course bukan saya yang buat soalan, so saya tak boleh nak cakap lah. Ya Allah, pemandam ni leceh. Okay, so phasor ni dipanggil phasor, relationship between voltage and current in single phase. Alhamdulillah single phase, bukan three phase. Function generator, tapi kita tak ada, kita main ni je, simulation je. And then kita kena pakai virtual components, ohm, 8.84 microfarad, Henry, 0.8 Henry Golding, Henry and then ground and wires. Okay, theory, AC circuit elements consist of R, L dan juga C. R again untuk resistance real value, L untuk tangki current awak, capacitor untuk tangki voltage awak. So dia akan simpankan voltage terlebih, dia akan simpan voltage yang current yang terlebih, which can be fed from a single phase 60 Hz 120 volt source. Resistor and inductor combination connected to a single phase AC source results in a lagging current. Kenapa lagging? Sebab voltage leading current, ni voltage, ni current. So standard lah tu kalau single phase. If R and L are connected in series, this phases sum of voltage across L and R equals to the source voltage. Phases sum ni dia punya real value dia. Voltage across L and R equals to the source, the phases sum. Yalah, yang tu angle the degree sum. Yang phases sum yang real value dia tu. Yang ni 5 volt, macam 5 volt. Yang ni lah sum dia ni, 5 volt ni. Across L and R will equal to the source voltage. In contrast, if they are connected in parallel, the phases sum of the current, tadi voltage, so voltage sama dengan 5 degree lah. Yang ni yang current pula, yang I sama dengan contoh 20 negative 12 for example degree. So yang dia kata ni 5 ni kalau in parallel, in series, sum dia ni akan equals to yang VS punya real value. Contoh 10 volt 0 degree. Whereby kalau I, kalau dia in parallel, yang phases sum ni akan, contoh ni I2, so I1 akan equals to I2 tambah I3 and so forth, so on and so forth lah, macam yang tadi tu, equals the source current. So KVL KCL lah sebenarnya, cuma dia ada phasor belakang ni, dia ada degree belakang tu. Power factor of any load is defined as the cosine of the angle between the load current and the corresponding load voltage. Cos theta.
and where theta is between load current and load voltage. So kena buat calculation. If R1 sama dengan 300 ohm, which is this one, and reactance of J300, what will be the impedance angle? Impedance angle of this series combination. So basically dia minta Z lah. Z 300 plus J 300. Apa angle dia? So awak kena convertkan dia menjadi phasor. 300 J 300 dapatkan something, angle something, degree. Dia minta yang ni. So kena convert, tekan calculator je ni. And then dapatlah ni saya nak buat question mark ke apa ni? Oh ni angle. Saya tulisan saya tadi tak boleh baca. Bukan 2 ni. Kena belilah apa nama yang lukis-lukis tu komputer tu. Macam ni. Berapa ni? Ni awak kena kira. And then draw the phasor diagram again. Phasor diagram awak kena buat voltage dulu, and then buat current pula, and then awak buat dia punya Z punya real value, and then awak buat Z punya compressed value dengan 90 degrees, and then dia punya kecerunan ni is your theta. Sorry, awak nak dapatkan theta lah kat sini, theta. And then kecerunan ni dia punya apa? Saya lupa dah. Nanti awak dah baca balik. Saya sendiri pun lupa, awak lagi lah. Okay, anyway, awak kena lukis for phasor diagram ni. Saya tak payah lukiskan, saya just nak guide yang simulation base. Sebab yang phasor diagram ni ulangan apa yang saya dah cerita last class, awal SEM tadi. And then take voltage across the VR as the reference vector. Where is VR? Oh ni, dia nak reference vector untuk kita simpan. Tak payah, nanti kita nak pakai, nak compare kan. Okay, for the circuit figure 2, ni figure 1. Figure 2, calculate the three current IS, IR and I1 and draw the phasor diagram. So nak dapatkan IS, awak kena parallelkan dua ni. Macam mana nak parallelkan? Gunalah phasor diagram. Ni 300 degree. Yang ini tak tahu berapa, awak kena figure out. Most probably kosong, and then ni berapa, awak kena figure out. Convertkan, and then baru awak boleh parallelkan 300 dengan ni, parallelkan, then you'll get your Z parallel, and then awak boleh kira IS lah. And then bila dapat IS, awak boleh pecahkan IS tu dengan menggunakan rumus KCL KVL balik. KCL lah kot. Which is, kalau dapatkan IR, J300, which is angle lah, kalau boleh pakai yang polar form lagi mudah nak kira. And then 300 plus J300 kalikan dengan IS, then you get your IR. Ingat IR, nak cari IR kena letak ni kat atas. Kalau nak cari IL, kena letak 300 ni kat atas. So ni kira sendiri, brush up balik untuk awak buat awak punya reference lah, betul tak teori awak. Okay, then ni baru kita buat. Okay, cuma yang ini dia suruh pakai multisim online. Yang ini free je. Saya just type multisim online, nanti dia akan bawa saya ke sini, and kalau saya klik yang tadi tu, dia akan bawa saya ke sini. Ini dia punya front page kan ni, tak ada apa. Okay, ini circuit. Saya pun tak ingat dah. Leave dulu. Saya klik. Circuits. Tak silap saya tak payah buat account pun. Sekejap, check. Ke saya yang salah? Sekejap kalau saya klik yang online simulator. Online simulator tu. So kalau awak search multisim online, klik yang online simulator, and then klik open circuit ni, it will bring you to, sorry bising saya punya mic. Kipas. It will bring you to this, and then what you should do is, ini awak boleh rendahkan dulu, and awak boleh start draw kat sini lah. Ini dah boleh start draw kat sini. So tak payah ni pun. Cuma kenapa lain dengan saya buka tadi?
there seems to be some setting, saya rasa tak kena ni. Tapi tak apa, tapi ini pun dah boleh draw dah ni. Saya snap tepi lah sebab nak nampak tepi. Okay, construct the circuit as shown in figure 1 using multisim online or other suitable simulation software. So kalau awak nak pakai PSIM pun boleh. Yang penting setting dia macam ni. So nak buat macam tu, awak kena ni lah. Draw circuit yang baru. Ini dia bagi default circuit dia, nothing much. Boleh padam. Okay, so okay. Oh, tapi dia tak pakai bateri, dia pakai voltage source yang itu. So kita ambil ini. Dia ambil AC punya, ada geli, ada worm tu. And then dia ada ni lah, AC voltage lah. Okay, and then ini kita boleh letak sebelah sini, nak akan pakai nanti. And then dia nak satu resistance and satu inductance. So resistance is this one. Letak sini. Dan inductance satu lagi di sini. Macam mana kita nak rotatekan dia? Okay, lagi senang. Dan kita boleh connectkan wire dia. So tarik sini, masuk sini. Sorry. Then this one sini. Then tak nampak. Okay, wire ni pula pergi sini. At the same time kita boleh, sorry, tak nampak. Okay, ni pergi sini. Alright, siap. So siap dah circuit kita. Tapi kita kena tukar value dia ikut dan dalam spek tu lah. So voltage kita nak 120 VRMS. So I don't know macam mana nak tukar VRMS ni. So kita kena adjust lah. Kan? Apa ni? Copy ni apa? Flip. Oh sini, okay, VRMS voltage tukar pada VRMS and then dia nak 120, okay dah. Frekuensi 60 Hz. Phase dia 0. Macam mana nak buat 0? Oh ni lah, 0 dah. Okay dah, so dah comel ni. Siap. Then dia nak R1 pula. So R1 dia nak 300 ohm saja. So type 300 ohm, siap. And then L1 nak 0.8 0.88 bukan 1 Henry. Right, siap. Apa yang 1.2 ni saya pun tak tahu. Boleh padam ke? I don't think it's going to be an issue, so biar je. Okay, and then insert probe to measure voltage and current by selecting the appropriate probe as shown in figure 4. So dia nak pakai probe ni, so inilah probe ni. Oh, probe dia lagi senang Dia suruh panggil voltage ke, gambar pun tak cantik ni. V1 letak dekat situ. Okay, kita try V1 tak sini. Ground. Saya tak nampak lah tulisan itu. Apa yang dia nak tunggu? End time ke? Set the simulation time. It's a probe to measure voltage and current. Selecting appropriate ni. Okay, saya kat sini kena slow sikit sebab saya tak pernah pakai multisim online ni, and apparently saya pakai dulu yang lama punya, yang ini dah baru. So saya kena figure out mana nak setting ni. Tengok dulu V, negative V dan current macam ni. Function voltage.
Apa? Tak tahu macam mana dia buka yang tepi ni. Fotos yang dah. Oh, ini si dokumen ni. Oh, sorry. Senang je. So dia nak 0.05 second. Okay, interactive one itu saja ke dia suruh setting? Okay, so dia nak 2. So satu lagi current. So pun sama 0.05. That's it, siap. And then run. Betul lah, kita double check dulu. Observe the voltage waveform. Tu dia. Okay, I think multisim is much more easier. It's much more intuitive lah compared to PSIM tadi. Okay, sorry sekejap Apa lagi dia nak tengok ni? Oh, okay, boleh kembangkan dengan cara zoom in, zoom out. Okay, tadi dia zoom in. Okay, and then observe the voltage output V1 and current waveform I on the grapher. And ni grapher yang sebelah ni. And obtain the... Okay, and obtain the difference, the phase difference between these two signals by using 360 times delta T over T, where delta T is the difference between signal V and I while T is the period. Record the phase value. So macam mana saya nak setting ni? Ni. So dia suruh kita buat rising. And then dah ada V1 dengan I. And then dia nak type cursor x-axis. So, kita dah ada C1 and then dia suruh kita pergi ke macam mana ni? Boleh zoom out lagi ke? Then cross ke kosong, which is I will assume this one lah, cross kosong. And this one is current. So apa yang dia select kat sini ni? Dan saya pun tak berapa pandai nak keluarkan dia punya ni. Single none. Plots. Ni. Zoom all and then pergi ke kosong ni. So dia betul-betul jatuh ke kosong. Okay, jatuh ke kosong. Okay. Saya terbuka yang lecturer version pula. Tapi tak apalah, tengok je lah. Disconnect only the conductor using 360 delta T over T, where delta T is the time difference between signal V, and we could record the phase value. So phase awak is mana yang phase ni? Millisecond ni, hertz. While T is time difference between X and
Saya pun tak berapa pasti apa yang dia cuba nak sampaikan ni. Obtain the first difference between these two signal by using delta t over t. T awal 0.05 and then awak kena dapatkan delta t into C1 dengan C2. Awak ada cursor 1 dengan cursor 2, tolakkan je lah between this one, millisecond. Ok, delta t. So 8.3431 tolakkan dengan 10.458. 10.458 tolak 8.3431 ni lah. Ni between millisecond ni tolakkan. So if I'm not mistaken, jawapannya should be 2.1152. Cumanya kalikan dengan 360 and T pula period. So tadi kita letak frekuensi kita is 0.05 tu ke? Sekejap saya double check dulu. Nanti saya onkan mic. Tapi basically what you should do is macam ni lah. Awak buka online simulator tu, awak buka grapher. Ni grapher saya buka split kat tadi tu. Then split tu yang ni je, between yang apa, circuit dengan ni. So kalau nak tengok grapher ni je lah. And then awak keluarkan cursor tu dengan menggunakan apa nama, ni type ni. Oh, dia pakai track and then PRV dengan negatif I, select I, tick betul tu. So ni kena betulkan dia punya position, which is dekat sini. Kenapa dia dari tadi? And C1 dekat sini. Boleh ke depan tak tu? Boleh. Kenapa dia tak mau pergi ke situ? Saya nak tekan dia ke kosong, susah betul. Okay, so saya tengok ni kejap and then saya akan, kalau nak tanya boleh tanya, tapi for now saya proseskan apa yang dia nak cakap ni dulu. Takut saya salah info nanti kan.
Okay, untuk yang steps yang untuk yang lab 4 ni saya kena double check balik sebab saya tak nampak apa yang dia nak cuba tunjuk dekat gambar ni. Takut saya ada salah setting sebab bila saya kira, okay, kalau ikut pemahaman saya ni ni saya terus terang lah ni, sebab kalau ikut yang ni dah betul lah. Cuma saya takut yang voltmeter dengan current meter saya ni salah, placing salah. So, tapi saya tak nampak sebab nampak macam dia letak satu je ni. So saya tak tahu apa yang dia setting ataupun saya ada salah setting. Tapi end time 0.05 ni is awak punya T lah This is your T. Time is in second. So that's your T. So kalau kita plotkan ni, dia punya steps, mula-mula awak tak nampak ni. So awak kena buat none, and then awak kena cari source awak, and then rising, kena make sure betul, and then tick 2 ni, PR1 dengan V1 ni, V1 dengan negative I ni sebab kita nak tengok phase shift between voltage dengan current. And then after that, type ni kena tukar kepada track sebab kalau awak buat x-axis dia tak silap saya yang nampak setengah je tu. Tapi kita nak buat track, x-axis. So kita buat track, and then cursor 1 satu untuk voltage, satu lagi untuk I. Okay, tapi kalau ikut pemahaman saya ni, dia kata delta T is difference between inilah. Tapi bila saya kira phase dekat kosong ni, maksudnya value dekat berapa ni, apa nama ni, paksi ni, x-axis ni, kalau tengok sini adalah 2.1552 millisecond. So which means kalau basically apa yang dia nak cakap is delta T ni lah, which is ambil 10.458 ni, value yang current, tolakkan dengan yang voltage punya time, which is berlaku pada dia potong 0 ni, which is 8.3431. So you should get 2.1152 ni lah. Okay, so knowing this, awak patut masukkan dalam rumus ni lah. Ni yang delta T, and ni yang 0.05 awak. 0.05 yang time awak tadi. So kalau saya multiplykan semua ni, saya tak dapat value yang dia suggest ni, which is 46.83. Which is ni sepatutnya jawapan dia. Saya letak sini sebab saya pun tak berapa pasti betul saya punya ni. And saya rasa ada step yang saya salah ni sebab okay, again saya beritahu ni dah lama saya tinggal multisim, and multisim saya zaman saya dulu tak ada pun grafer-grafer ni. And gambar yang dia bagi ni cemerlang sangat. Memang blur, saya tak boleh nak discern which one is which. Especially yang V ni, saya rasa step saya salah yang dekat V ni. Sebab dia kata, okay, measure voltage and current, betul dah saya buat voltage and current dengan menggunakan appropriate probe, which is V apa ni, saya pakai V PR1, PR2 ni, which is voltage. Oh, ada voltage and current. Okay, kita try ni. Ini kita stop dulu run, takut benda tu effect sebab macam awak nampak lah bila saya pakai PSIM tu, dia punya salah pakai ammeter, salah pakai voltmeter, lain value dia. So kita pakai voltage and current. Itulah sebab gambar tak clear kan. Saya tak boleh nak cakap. Okay, betul ke ini? Voltage and current. Saya assume lah ni voltage and current. Kan ada gambar tu. Sebab gambar dia tak clear sangat. Okay, betul. And then set simulation, runtime 0.05 second. Okay, try run. Okay, grapher. Okay, none, falling, level, ada ke level? Tak ada. Okay, and then type, track. Kita zoom out. Then cursor, 1V, 1I. And then apa lagi nak buat? Tick dua-dua dah tick, cursors dah. Kenapa tak nampak? Saya tak nampak dia punya gambar sama macam dia ni. So sekejap ya, 0, 0. Macam mana zoom out pun tak boleh ni.
source. Tak boleh tak kacau. Ni hanya source ni je. Saya kena double check balik lah dengan ni sebab setting-setting ni saya rasa macam something wrong ni. Never mind, ni saya double check balik sebab apparently setting multi-sim ni saya tak biasa, so I would not dare to bagi tahu awak which is which until saya confirmkan. So saya akan buat video and share dalam group lah nanti. Tapi sepatutnya step dia after korang dah berjaya settings tu, korang dapatkan delta T which is yang ni delta X ni. So awak kalikan dengan 360, bahagikan dengan 0.05, then you should get your phase lah. So bila dah dapat yang tu, korang kena keluarkan induktor, gantikan mula-mula kosong, R saja, and then baru masukkan capacitor. So this one is not RL ni. Reduce the resistance to 1 mili ohm, record the result. Okay, ini R yang 1 mili ohm, this one. And then yang L ni capacitor. Oh, reconnect the inductor. Okay, now reduce and then buat yang ni. Okay, sorry, saya salah. So yang ni masih lagi valid, pakai inductor lagi, tapi yang bawah tu baru pakai resistor, capacitor. Okay, yang value ni memang saya tahu saya share jawapan ni, tapi saya guarantee awak akan dapat value yang lari sikit. So kalau awak dapat sama macam saya ni, then something wrong lah. Which is tepat sangat sebab awak dia punya tu dependent on awak punya pergerakan ni. Apa cursor awak ni. So kalau awak letak cursor betul-betul ngam macam dia, which is boleh, tapi my main concern sebenarnya pemahaman awak pasal circuit tu lah. So nanti saya get back balik and saya akan buat video and share dengan awak macam mana step sebab saya tak nampak apa setting dia dekat sini ni. Saya ingatkan waktu saya try tu nampak macam direct je, tapi bila dah zoom in macam ni langsung tak nampak pula. So ini saya kena double check balik dengan LIC, and then saya akan get back ke awak, share video yang saya buat tu, and then you do your ni lah, lab report. Sorry tak nampak, and then saya pun tak biasa setting multi-sim ni. Kalau oscilloscope tu boleh lagi nak tanya. Ini kalau dah multi-sim punya ni, setting-setting ni saya tak boleh cakap apa lah, kena tanya orang yang lagi ni lah. Kan logic level ni 3/3 betul dah. Okay, anyway, untuk yang ini saya hold dulu. Saya akan buat video and get back to awak dalam hari ni jugalah, insyaAllah. Other than that, ada question lain before kita end session kita ni? Tak dengar, ada ke? Sir, due date dia bila buat lab ni? Kalau lab ni, that means Khamis depan lah, seminggu. Lab 3 dengan lab 4 ni. Tapi yang pasal setting ni, okay, saya aware lambat, tapi that means saya akan lanjakkan, bukan lanjakkan lah, maksudnya saya akan get back awal hari ni juga. Cuma saya akan buat video and then cuma apa ni lah nak bagi tahu yang awak punya submission masih lagi valid untuk seminggu, which is Khamis depan. Before midnight. Sir. Ya. Rubric lab 3 dan lab 4 ni nak ambil mana? Dalam awak punya untuk awak rasanya lab 2 ada rubric yang kat depan tu, lab 3 dan 4. Lab 3, lab 4 tak ada. Pakai yang lab 2 punya tu lah sebab dia punya rubric tu should be discussion dia sama je. Discussion pula, dia punya flow dia sama je. Yelah, tak ada. Pakai je yang lab 2 punya rubric tu, and then awak tepek dekat lab 3 and lab 4. Okay, sir. Thank you. Boleh Okay, sorry yang ni saya memang saya tak biasa multi-sim online ni. Nanti saya get back balik, preferably hari ni jugalah. Saya terus tanya lepas ni, lepas kelas ni. Okay, so kalau tak ada soalan, nanti saya akan share video dalam awak punya WhatsApp group macam mana saya buat ni, and then minta awak try buat over the weekend and then submit lah dalam Google Classroom. And of course yang lab sebelum ni pun saya akan uploadkan link untuk submit tu by today.
hopefully awak boleh nampak dalam Google Classroom tu before end of business day lah. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, kita boleh end the session lah untuk hari ni. Untuk saya confirmkan tak puas hati ni, tak dapat ni. Saya nak tanya terus lah kalau boleh lepas kelas ni. Kalau tak ada apa-apa soalan, thank you for your time. Have a great day and saya akan share video tu sekejap lagi. Thank you. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir.